Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat kesan faktor persekitaran terhadap kadar fotosintesis. So, faktor persekitaran ni kita boleh khususkan kepada keamatan cahaya. So, kita nak tengok kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Apakah penyataan masalah kita? Penyataan masalah kita untuk aktiviti ini, apakah kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis? Seterusnya kita akan melihat tujuan. Tujuan kita nak mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis dan juga hipotesis yang kita boleh bina untuk aktiviti ini ialah semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Seterusnya kita melihat kepada pemboleh ubah, di mana pemboleh ubah yang kita boleh manipulasi ialah jarak di antara sumber cahaya dengan hydrilla. Kita ubah jarak supaya kita nak dapat lihat kesan keamatan cahaya. Kadar fotosintesis pula sebagai pemboleh ubah bergerak balas. So, bagaimana kita mengukur pemboleh ubah bergerak balas? Kita ukur dengan bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit. Seterusnya, pemboleh ubah dimanarkan. Kita tetapkan jenis dan saiz hydrilla. Kita tetapkan kepekatan natrium hidrogen karbonat dan voltan mentor. Bahan-bahan yang kita guna ialah air suling, hydrilla, larutan natrium hidrogen karbonat yang kita tetapkan kepekatannya 0.2%. Alat radas, kita guna cam randik, bika, termometer, klip kertas, tabung didih, gunting, corong turas, pembaring meter, mentor yang kita tetapkan dia punya kuasa dan juga silinder penyukat. Sebelum kita memulakan sebarang aktiviti di dalam makmal, ingat, safety first, zero accident. Prosedur, kamu kena perlu sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Di mana kita potong batang hydrilla secara menyerong. So, batang hydrilla berada di bahagian atas ni, kita potong secara menyerong. Kita lekatkan klip kertas di hujung hydrilla di bawah ni. Prosedur ni ataupun kedudukan radas ini adalah berbeza. Boleh jadi berbeza dalam kebanyakan eksperimen ini. Kita nyalakan lampu dengan jarak 10 cm. 10 cm yang pertama paling dekat lah daripada bika. Dan kita masukkan 500 larutan natrium hidrogen karbonat. 0.5%. Sorry yang depan tadi tu salah sikit. 0.2 kan, ke dalam bika. So, larutan yang berada di dalam bika adalah larutan natrium hidrogen karbonat. Mulakan jam randik sebaik sahaja semua larutan natrium hidrogen karbonat dituang ke dalam bika. Maksudnya bila dah tuang secara penuh, kita dah terbalikkan ni tabung uji ni, tabung didih. Kita boleh guna tabung uji boleh, tabung didih pun boleh sebenarnya. So, larutan natrium hidrogen karbonat ni membekalkan karbon dioksida kepada hydrilla. So, hydrilla terus melakukan fotosintesis. Ini gambaran kalau dalam bentuk lukisannya. Kita ada pembaris untuk mengukirkan jarak.
lampu sebagai sumber cahaya kepada hydrilla ini, dan bila hydrilla melakukan fotosintesis, dia akan membebaskan gas oksigen. Gas oksigen tu terbentuk dalam bentuk gelembung. So kita kira gelembung udara itu dalam satu tempoh masa sebagai ukuran kepada kadar fotosintesis. Okey, seterusnya prosedur. Kita akan kira bilangan gelembung udara yang terbebas dalam masa 10 minit. Okey, boleh nampak dalam video ni. Teacher bulatkan dekat sini, nampak kecil je tu terhasil di hujung hydrilla, hujung batang hydrilla. Okey, kita catat bilangan gelembung yang terhasil di dalam jadual. So kita kena perhatikan dan kita kiralah berapa yang terbentuk. Dan kita ulang langkah dengan mengubah jarak. Kita mengubah pemboleh, ubah dimanipulasi. Okay. Bila dah siap semua, kita dah rekod semua hasil bilangan gelembung udara dalam masa 5 minit mengikut jarak-jarak yang kita tetapkan. So kita boleh kira purata bilangan yang terhasil, okay, sebanyak 3 kali percubaan, dan kita bahagikan dengan masa 5 minit tu, okay, per minit. So kita dapatlah kadar fotosintesis. So ini persembahan data. Okey, daripada data di dalam jadual, kita rekodkan dengan plotkan graf, iaitu graf bilangan gelembung udara yang terhasil melawan jarak sumber cahaya dan hydrilla. So, bilangan gelembung udara yang terhasil sebagai paksi Y, jarak di antara sumber cahaya dan hydrilla pada paksi X. So, kita gunakan unit yang seragam. Plotkan graf. Okey, kita nampak graf ni meningkat, di mana semakin meningkat jarak antara sumber cahaya, semakin meningkat gelembung udara yang terhasil. Okey, berdasarkan graf yang dilukis, kita nyatakan inference yang dapat dibuat mengenai kesan keamatan cahaya terhadap fotosintesis. So, kita boleh guna teknik kertas 3, di mana kita letak MV soalan adalah kita letak penyataan paling rendah ataupun paling tinggi, koma, RV, RV daripada soalan, paling rendah atau paling tinggi kerana alasan yang munasabah. Maksudnya inference kita ialah pada keamatan cahaya, kata kita pilih satu, keamatan cahaya paling tinggi, kadar fotosintesis paling tinggi, full stop. Kerana cahaya yang diperolehi daripada hydrilla akan meningkatkan kadar fotoresis air yang berlaku dalam kloroplast dan menghasilkan gas oksigen yang tinggi. Seterusnya, perbincangan. Ada soalan. Terangkan kaedah mengendalikan pemboleh ubah dalam eksperimen. So, kita boleh guna teknik kertas 3 juga, yang mana kita guna ayat ini. Ayat pengendalian pemboleh ubah menggunakan jarak antara hydrilla dan lampu berbeza, iaitu kita nyatakan semua nilai tersebut bagi setiap eksperimen ulangan. Dan jika
Jika kita buat pengendalian pemboleh ubah bergerak balas, kita boleh guna dua cara. Yang pertama, kita ukur dan rekod. Sekiranya kita guna ukur dan rekod bilangan gelembung gas yang terhasil menggunakan, kalau kira tu tak adalah alat radas kan, sebab mata kita yang kira. Atau kita boleh guna kira dan rekod. Penggunaan kira dan rekod mesti menggunakan, belakang ni adalah formula. Kira dan rekod kadar fotosintesis menggunakan formula jarak antara hydrilla dan mentol per 5 minit. Okey, itu pengukurannya. Dan tetapkan pemboleh ubah dimalakan, iaitu kita boleh pilih satu daripada yang ada. Contohnya kita ambil kepekatan larutan hidrogen karbonat pada nilai berapa. Kalau kepekatan tak ada alat radas. Kalau contoh apa lagi yang kita boleh guna, kalau isi padu adalah alat radas pengukurannya. Kalau suhu ada alat radas pengukurannya juga. Perbincangan yang lain, mengapakah larutan nitrogen hidrogen karbonat digunakan? Bukan air suling digunakan dalam eksperimen ini. Larutan natrium hidrogen karbonat membekalkan karbon dioksida kepada tumbuhan akuatik itu, iaitu hydrilla, yang mana untuk melakukan fotosintesis. Kesimpulan yang dapat kita buat ialah hipotesis diterima, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Jika kamu berada di rumah, secara online-nya, kita boleh buat daripada laman web ini untuk kita ubah suai secara virtual eksperimen untuk eksperimen fotosintesis ini. So kita boleh ubah kepekatan karbon dioksida ataupun kita boleh ubah keamatan cahaya. Itu saja. Sekian, terima kasih.